Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Saudara dan saudari, rakan-rakan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini. Seperti biasa kita meneruskan lagi kuliah pengajian kita secara online dari Masjid Kota Damansara. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan mengupas tajuk yang berkait dengan sumpah. Sumpah yang merupakan salah satu daripada perkara yang wujud dalam mahkamah syariah lah, untuk dalam keadaan untuk nak mengesahkan dan menafikan sesuatu perkara melalui sumpah. Baik, takrif sumpah. Dalam bahasa Arab, sumpah disebut sebagai yamin. Okeylah, alhamdulillah, gambar dan suara jelas, tak kabur lah kiranya. Suara pun jelas, insyaAllah lah, mudah-mudahan lah, kan? Clear lah semua. Kalau yang tak clear tu beritahu lah. Baik, dalam bahasa Arab, sumpah disebut sebagai yamin. Yamin ni makna sumpah lah. Yamin. Yang bermaksud tangan kanan. Yamin juga dengan maksud tangan kanan. Yamin kan, kalau tangan kiri, yasar, maknanya kiri. Yamin, kanan. Perkataan yamin atau tangan kanan ini digunakan bagi merujuk kepada sumpah, kerana apabila mereka bersumpah, mereka akan berpegangan tangan kanan. Biasa kalau bai'ah kan, kalau sumpah, bai'ah tu sumpah lah, biasa akan berpegangan tangan kanan. Kalau apa tu nak bai'ah pun kena berjabat tangan dengan tangan kanan. Ia juga. Jadi tangan kanan yamin ni dirujuk kepada sumpah kerana kekuatannya. Firman Allah Ta'ala, la akhazna minhu bil yamin. Sudah tentu kami akan menyentaknya dengan yamin, yakni dengan tangan kanan kekuasaan kami. Surah Al-Haqqah ayat 65. Disebut dalam Al-Quran perkataan al-yamin, sumpah. Sumpah menurut istilah syarak ialah memperkukuhkan
sesuatu perkara yang tidak kuat jaminannya pada masa lalu atau akan datang untuk menafikan atau mengesahkan dengan menggunakan nama atau sifat Allah Azza wa Jalla. Maknanya sumpah ni dengan menggunakan nama Allah iaitu Wallahi, ataupun sifat Allah War-Rahmani War-Rahimi, contoh. Dan banyak lagi lah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya mesti sumpah dengan nama Allah. Tidak boleh dengan nama selain daripada nama Allah Azza wa Jalla. Itu sumpah dalam Islam. Baik. Sumpah yang dibenarkan. Sumpah hanya dibenarkan dan disahkan apabila dibuat dengan zat atau sifat Allah Azza wa Jalla, iaitu dengan nama Allah lah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW terserempak dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika dia sedang menunggang dan bersumpah dengan nama bapanya Al-Khattab, kan? Wal-Khattab. Lalu baginda bersabda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Maksud dia, ketahuilah Allah telah melarang kamu bersumpah dengan nama bapa kamu. Sesiapa yang mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah ataupun dia diam sahaja. Tak boleh bersumpah dengan nama bapa. Macam orang-orang jahiliah dulu, dia bersumpah dengan nama bapa dia, bi abi wa ummi, dengan bapaku dan dengan ibuku. Itu orang jahiliah. Tapi tak bolehlah kita orang Islam ni bersumpah hanya dengan menggunakan nama Allah. Kalau setakat kata aku bersumpah, itu belum sah lagi. Dia mesti sebut wallahi ataupun demi Allah, demi Tuhan yang Maha Pemurah. Okey, boleh kan? Kalau setakat dia kata aku bersumpah, aku sumpah tak jadi. Dia mesti sebut nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Macam orang Melayu kita kalau bersumpah dia cari Quran, kan? Junjung Quran. Itu bukan sumpah yang dituntut dalam Islam. Tak dituntut pun kita bersumpah dengan menjunjung Quran. Tak perlu ada Quran nak bersumpah, tuan-tuan. Ini bawa Quran lah, sumpah menjunjung Quran lah. Tak ada. Ini semua orang Melayu tambah je lah. Tokok tambah, tuan-tuan. Jadi kita kena faham. Baik. Ini bermakna sumpah yang dibenarkan dan disahkan adalah mengikut cara yang dinyatakan tadilah, iaitu dengan menggunakan nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sumpah yang tidak bertepatan dengan cara tadi adalah suatu kesalahan dan pelakunya adalah berdosa. Kalau sumpah selain nama Allah ni, tuan-tuan, boleh bawa kepada dosa besar. Bahkan kadang-kadang boleh bawa kepada perbuatan syirik, tuan-tuan. Tak boleh sumpah dengan nama Allah sahaja. Selain hanya Allah Ta'ala yang boleh bersumpah dengan makhluk. Itu khas untuk Allah. Adapun kita tak boleh. Macam dalam Quran kan, Allah banyak bersumpah. Wal asri, demi masa. Adapun kita nak sumpah demi masa, kemudian kita pun sebut sesuatu benda, tak boleh. Wasyamsi wa duhaha, demi waktu matahari, demi matahari dan waktu duhanya. Nampak? Wadduha wal laili idza saja, dan demi waktu duha dan demi malam yang menutupi. Itu umpamanya kan. Jadi itu boleh. Allah Ta'ala yang boleh bersumpah dengan makhluk. Adapun manusia tak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita bersumpah dengan nama Allah, Khalik, pencipta kita. Baik. Daripada Sa'ad bin Ubaidah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma terdengar seorang lelaki berkata, "Tidak, demi Kaabah." Nampak? Dia sumpah dengan nama Kaabah, dengan Kaabah. Ibnu Umar pun berkata, "Jangan kamu bersumpah dengan nama yang lain daripada nama Allah.
Kerana saya dengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan nama lain selain nama Allah telah kufur ataupun syirik. Menurut At-Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Beliau berkata, tujuan sabda Nabi SAW adalah untuk berkeras dalam menegah. Maknanya tak bolehlah sebut demi Kaabah, tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi pernah bersabda, sesiapa yang bersumpah dengan nama lain daripada nama Allah, dia telah kufur ataupun syirik. Jaga-jaga tuan-tuan, tak boleh. Okey, itu sumpah. Adab bersumpah. Apa adab-adab bersumpah? Ada beberapa adab yang patut diamalkan ketika bersumpah. Adab-adab ini ada yang wajib dipatuhi dan ada yang tidak. Adab-adab tersebut adalah seperti berikut. Pertama, hakim memberikan amaran tentang sumpah. Iaitu hakim digalakkan memberikan nasihat kepada orang yang mau bersumpah dan mengingatkannya tentang kedudukan sumpah. Juga memberikan amaran tentang sumpah yang berniat jahat, iaitu sumpah palsu. Hakim juga perlu membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan kesedaran dan amaran kepada pelaku. Dalam mahkamah ni tuan-tuan, sebelum sama ada pendakwa ataupun tertuduh nak bersumpah, maka hakim perlu untuk nak bagi nasihat tentang kedudukan sumpah. Jangan main-main dengan sumpah. Dia boleh bawa kepada syirik, boleh bawa kepada dosa, boleh bawa kepada perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan main-main ni. Jangan sumpah palsu, jangan. Ni mengundang kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan boleh bawa kepada azab siksaan api neraka. Kan? Sebab setiap kejahatan yang dilakukan itu, dia boleh bawa seseorang itu kepada masuk neraka. Wal-iyadzabillah. Maksud kita tak nak buat benda-benda jahat walaupun sekali, tuan-tuan. Jangan. Ni berkait dengan soal hukum. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bersumpah hanya ketika berada di pihak yang benar. Sekiranya pihak tertuduh diminta bersumpah dan dia tahu sumpahnya adalah benar, dia dibenarkan bersumpah. Dalam keadaan ini, dia tidak akan berdosa lah. Kalau sumpah itu semua benar, dia tak berdosa lah. Itu memang cakap benar, dapat pahala lagi. Ini kerana Allah Azza wa Jalla sendiri yang membenarkan sumpah dan dia tidak membenarkan sumpah yang mengandungi dosa. Malah bersumpah ketika itu lebih baik daripada tidak bersumpah disebabkan oleh dua faktor. Maknanya bila dia seorang yang benar dan sumpahnya sumpah yang benar, maka dia kesumpahlah. Jadi dituntut ketika itu dia sumpah yang pertama untuk membela haknya, supaya tidak disia-siakan kerana Allah melarang manusia mensia-siakan hak mereka. Sebab nak mempertahankan hak dengan sebab kena sumpah. Sumpah, tuan-tuan. Kalau tidak nanti mungkin hak kita tidak dibela. Kita tak dibela. Sebab kita kena sumpah untuk menyatakan kita benar, supaya hak kita terbela. Itu satu. Kemudian yang kedua, menyelamatkan saudaranya yang zalim daripada melakukan kezaliman dan merampas harta orang lain. Ini sebenarnya merupakan nasihat dan bantuan, iaitu dengan menghalang saudaranya daripada melakukan kezaliman. Maknanya dengan sumpah yang benar ini dia dapat menegakkan keadilan dan sekaligus dapat menghindari daripada berlakunya kezaliman dalam inilah maknanya kepada seseorang. Jadi gitu. Ini sumpah sebab nak tegakkan keadilan, nak tegakkan kebenaran, hak itu. Okey, itu yang kedua. Kemudian hadap yang ketiga, tidak bersumpah bohong. Ini kerana sumpah palsu yang digunakan untuk merampas hak orang lain atau mengambil harta orang lain dengan cara yang salah merupakan jenayah berat dan dosa yang amat besar. Sekiranya tertuduh menyedari dia berbohong, wajib baginya tidak bersumpah. Kalau dia
Kan, kalau dia di pihak yang tak benar, jangan sumpahlah. Kan, jangan. Kan. Sebaliknya dia hendaklah mengakui hakikat sebenar dan mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Janganlah dia menjerumuskan dirinya melakukan dosa dan menderakai Allah sehingga menyebabkan dia tidak memperoleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Kan, sebab bila dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Islam ataupun Allah Taala, dah tentu Allah akan murka. Kan, jadi jangan mengundang kemurkaan Allah. Kita duk berdoa pada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kan, ya Allah, ya Tuhan, aku memohon kepadamu keredaanmu dan syurga. Sebab kita masuk syurga dengan redha Allah Ta'ala. Kan, kemudian aku berlindung kepada kamu daripada kemurkaanmu dan azab neraka. Kita tak nak, sebab kemurkaan tu bawa ke neraka. Jadi redha bawa ke syurga. Nak pilih mana? Nak pilih syurga ke nak pilih neraka? Kan? Jangan menyesal kan. Kita tak nampaklah di sini. Kan? Itu berkait dengan soal iman tadi, tuan-tuan. Iman inilah yang mendorong kita untuk kita beramal. Kita beramal sebab ada iman, tuan-tuan. Tanpa iman, orang dia tak beramal. Dia tak kisah ya. Kadang-kadang dia buat dosa pun dia tak kisah. Dia rasa tak berdosa. Itu sifat orang munafik. Orang munafik ni dia anggap dosa ni macam lalat datang hinggap di hidung dia, kemudian dia halau macam tu ya. Macam remeh sangat dosa tu. Tapi bagi orang beriman, dia menganggap dosa itu seperti bukit yang nak hempap tubuh dia. Takut tak takut, tuan-tuan? Takut tak kalau bukit nak hempap kita? Kan? Mati kita. Siapa nak? Kan? Macam itulah kita orang beriman, kita kena rasa dosa itu macam bukit yang datang nak menghempap kita. Jadi kalau orang munafik, dia tak kira, dia kira tak kisahlah, kan? Ataupun kadang-kadang nanti dia kata, nanti aku bertaubat lah, kalau sempat bertaubat. Kalau tak, apa nak cakap? Kan menyesal. Itu sebab ramai ahli-ahli kubur, tuan-tuan. Terus saya kata dibangkitkan di akhirat itu dah tentu dah. Kan? Orang yang duduk dalam kubur tu pun ramai yang menyesal. Dia orang ni nak minta hidup semula. Nak minta hidup semula. Untuk sementara pun tak apa dah. Kan? Itu sementara je. Bukan lama pun nak minta hidup tu untuk apa? Untuk jadi orang soleh. Untuk jadi orang yang jauh daripada melakukan dosa. Kan dalam surah Al-Munafikun kan Allah menyatakan antaranya lah. Allah kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah berfirman yang bermaksud, dan belanjakanlah, infakkanlah daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datangnya kepada kamu kematian. Sebelum matilah kita nak infak ni, belanja ni. Kemudian lalu orang yang meninggal ataupun yang hampir meninggal tu kata apa? Fayaqula rabbi, wahai Tuhanku, kenapa tidak engkau tangguhkan ajalku untuk sementara waktu ya? Sekejap ya. Kan? Untuk apa? Fa'asaddaqa, untuk aku bersedekah, mengeluarkan zakat, dan aku jadi di kalangan orang-orang yang soleh. Masa tu baru dia nak sedekah, baru dia nak keluar zakat, baru dia nak jadi orang soleh. Tapi Allah kata apa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menangguhkan ajal seseorang bila datangnya waktunya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka sebab itu masa tu dah tak berguna lagi dah. Kan, masa nyawa dah sampai di sini lah tu. Minta supaya dilanjutkan sikit usia ni, sikit je lagi. Kan? Nak apa? Nak bertaubat, nak apa? Nak melakukan amal soleh. Sebab itu buatlah amal soleh sebelum kita mati.
kita pun tak tahu bila kita nak mati. Kalau kita tahu senang cerita. Kan? Kita tak tahu bila-bila masa boleh mati, tuan-tuan. Jadi bukan tunggu tua baru mati ataupun sakit baru mati. Orang sihat pun mati, orang muda pun mati. Maka sebab itu jangan sekali-kali kita melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali. InsyaAllah. Itu dia. Itu sebab ramai orang menyesal esok. Yang kita jangan jadi orang yang bersalah. Mudah-mudahan lah tu. InsyaAllah lah. Jemaah Masjid Kota Damansara ni ahli syurga belaka, insyaAllah. Mudah-mudahan. Tuan, hidup tak lama, tuan. 60-70 ya. Kan? Bila mana usia dah capai 40 ke atas tu, itu bersiap lah, tuan. Kalau tak bersiap lagi, masa tu kira Jahannam lah. Kan? Jahannam khalidina fiha lah. Kan? Jahannam kekal di dalamnya, tuan-tuan. Wal iyazabillah. Kita nak redha Allah, syurga. Redha Allah, syurga. Dan kita minta perlindungan kepada Allah daripada kemurkaannya, neraka, tuan-tuan. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita ni, kan? Jadi yang tuan-tuan ni jadi ahli ilmu semua. Mengaji belaka, tuan-tuan. Kan? Kuliah, tuan-tuan, kan? Tapi yalah, nampak ada beberapa buah negeri yang membenarkan solat berjemaah dan juga kuliah pengajian diteruskan, kan. Negeri Sembilan katanya Perak sedang dalam proses katanya, dan juga Melaka ke apa, kan. Pahang Melaka pun nak turun. Selangor bila lagi, kan. Harap Selangor turut jugalah, kan. Sebab kalau kita kira berlanjutan ni, tak tahu bila nak habis wabak ni, tuan-tuan. Takkan kita nak semayang di rumah sepanjang waktu ni. Jadi sebab itu perlulah kita tengok balik lah. Semua yang penting penjarakan fizikal penting, kan. Ikut SOP ya. Itu je, kan. Ikut SOP, insyaAllah selamat, kan. Itu je sebenarnya, kan. Sebab yalah, orang nak pergi masjid juga, kan. Masjid ni tempat ketenangan, tuan-tuan. Betul tak? Kan? Kita kalau dapat pergi masjid ni, kita rasa tenang, kan? Masalah pun hilang, kan? Tapi bila kita keluar masjid, kan, kita pun teringat balik masalah. Ada yang macam-macam, tuan-tuan. Ini masalah, maknanya masjid ni dipenuhi dengan rahmat, kan, berkat, tuan-tuan, di sana tu, kan? Jadi kita sangat-sangat maknanya merindui lah keadaan suasana masjid tu. Apatah lagi Ramadan hampir tiba ni, kan. Takkan kita tak solat di masjid lagi untuk tahun ni, tuan-tuan. Kan? Dah lah tahun lepas kita tak dapat solat bersama-sama, tak dapat iftar jamaah bersama-sama. Oh, hilang dah rasa nikmat tu, tuan-tuan. Nikmat berjemaah tu hilang. Allah dah tarik dah tahun lepas. Dah harap tahun ni tak jadi lagi lah. InsyaAllah, mudah-mudahan, tuan-tuan, ni bulan Januari, harap-harap bulan Februari turun, Mac turun, April turun lah dia punya kes-kes yang positif ni, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita doa sama-sama, insyaAllah. Baik. Okey. Firman Allah Ta'ala, Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Tak dapat bahagian yang baik di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan membersihkan mereka daripada dosa, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah Ali Imran ayat 77. Tengok, tuan-tuan, bagaimana ancaman bagi orang yang
bersumpah dusta ni, sumpah palsu ni tuan-tuan. Tengok ancaman ayat Quran jelas. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia. Yalah, sebab apa dia sumpah palsu? Sebab dia nak benda orang punya, ataupun dia nak mempertahankan kebatilan dia, kesalahan dia, untuk lepaskan diri dia daripada dihukum umpamanya. Maknanya dia nak keuntungan dunia sedikit dengan menolak janji Allah dan mencaburi sumpah mereka. Sumpah mereka. Maknanya mereka tidak benar dalam sumpah. Mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Mereka tak akan dapat bahagian yang baik. Maknanya tak ada syurga dah. Orang yang sumpah palsu ni boleh bawa diri dia kepada neraka, jauh daripada bahagian yang baik di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka. Allah tak akan berkata-kata. Boycott, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak, orang kata apa, tak kecewa ke kita, tuan-tuan? Tak menyesal ke kita? Tak sedih ke bila mana Allah tak nak berkata-kata dengan kita dengan sebab kita mencabuli sumpah tu? Tak betul dengan sumpah tadi. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat. Allah tak pandang orang ni, tuan-tuan. Cakap pun tidak, pandang Allah, tuan-tuan. Allah, kalau setakat manusia boycott, itu tak kisah sangat, tuan-tuan. Kalau orang tak suka, tak ada masalah. Jangan Allah tak suka. Jangan, kalau orang tak puji kita, tak apa. Jangan Allah tak puji kita. Jangan orang tak, maknanya kalau setakat orang tak suka, tak apa. Jangan Allah tak suka, tuan-tuan. Segala-galanya kita letak pada Allah. Kalau orang tak redha kita pun tak apa, tapi Allah redha yang penting. Keredaan Allah itu yang kita cari, bukan keredaan manusia. Tapi dengan sebab ni, Allah tak pandang langsung. Tak berkata-kata, tak pandang, tuan-tuan. Boykot habis. Teruk dah. Dan tidak akan membersihkan mereka daripada Allah. Tak ampunkan dosa mereka. Tak ampun lah. Dah tak ampun, maknanya neraka, dan mereka pun pada hari akhirat kelak akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Nampak? Dia punya azab tu sangat tidak terperi sakitnya, tuan-tuan. Jangan buat pasal. Azab neraka ni tu tak ada di dunia. Dunia tak ada azab neraka. Azab macam mana pun, tuan-tuan, itu belum lagi azab neraka. Tak usah kira lah kita mana tahan, tuan-tuan. Api panas. Kalau kita cuba test tengok, cuba tengok, buka api dapur tu, buka dapur gas tu, buka api dia, cuba duduk atas tu, berapa lama boleh duduk? Tak sampai seminit, tuan-tuan. Tak sampai 10 saat. Tak ada, makna duduk terus bangun dah. Mana maunya, tuan-tuan, tu bau api dapur gas, bau tu. Belum lagi neraka, wal-iyadzabillah. Sebab 1/70 dunia ni apinya hanya 1/70 kepanasan. 69 kepanasan menunggu di dalam neraka esok. Menyesal. Orang masuk neraka ni pakat menyesal habis. Orang yang masuk surga tu pakat lega habis. Allah, gembira je, tuan-tuan. Gembira, rasa lega. Yalah, selama-lamanya. Tak ada penghujungnya tu. Kekal selama-lamanya. Menikmati nikmat syurga yang tak pernah ada di dunia ni, dan tak pernah kita rasa lagi, tuan-tuan. Dan kita akan menikmatinya. Allahu Akbar. Kita makan sedap pun kita rasa nikmat dah di dunia, tuan-tuan. Sana lebih lagi lah. Kita tengok rumah orang, masuk rumah nikmat dah. Istana kita insya-Allah di sana, tuan-tuan. Istana. Mudah-mudahan lah. Mahligai menanti kita dengan bidadari syurga lagi. Masya-Allah, tuan-tuan. Kesenangan, kegembiraan, keceriaan, ketenangan. Apa lagi? Maknanya kira tak ada kesedihan langsung. Di dunia ni, tuan-tuan, ada kesedihan, ujian. Macam kita hadapi COVID-19. Sedih kita, tuan-tuan. Setahun dah berlalu dah. Kesedihan ni tak ada di syurga esok.
Tak ada. Covid ni bukan sebab Covid tak ada. Kan? Demam, pening pun tak ada. Ahli syurga tak ada. Tak ada yang pening, tak ada demam, selsema pun tak ada. Kan? Tak ada tuan-tuan. InsyaAllah. Allahu Akbar. Itu sebab kita kena ingat akhirat. Kita kena cintakan akhirat. Kan? Kita kena minta supaya kita masuk ke syurga dan hindar daripada, jauhkan daripada neraka. Ini kita minta pada Allah, tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua ahli syurga semua. Baik. Okeylah. Okay, Rasulullah pernah bersabda, man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha malam ri'in muslim wa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Maksud hadis, sesiapa yang melafazkan sumpah sabar ni sumpah itu sumpah yang dipasal oleh hakim, sehingga menyebabkan dia mengambil harta seorang muslim dengan cara yang jahat, dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah memurkainya. Kalau sumpah tak betul, ambil orang punya, habis Allah murka dia, tuan-tuan. Esok akhirat tak ada dah. Kan? Dan juga daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Iaitu dosa besar ialah menyengutukan Allah, menderhakai ibu bapa, membunuh, dan sumpah ghamus. Sumpah ghamus adalah sumpah yang dilakukan dengan niat menipu. Ia dinamakan sebagai ghamus yang bermaksud terbenam kerana pelakunya layak dibenam ke dalam neraka, tuan-tuan. Ini dia antara dosa besar. Dia punya, orang kata apa, ranking dia tu. Lepas menyengutukan Allah, kemudian menderhakai ibu bapa, kemudian membunuh, kemudian sumpah ghamus, sumpah yang melemaskan ataupun sumpah palsu ni, tuan-tuan. Termasuk dalam dosa besar. Wal iyadzabillah lah. InsyaAllah, tuan-tuan. Jadi itu antara adab-adab bersumpah yang mungkin kita akan lihat lagi. Tajuk yang seterusnya, cara bersumpah dan hukum enggan bersumpah, pada kuliah kita akan datang, insyaAllah bulan depan lah, kan? Bulan Februari kita akan jumpa lagi. Bila panjang umur, kan, sihat kita, insyaAllah semua kita doakan supaya, kan, Allah Ta'ala mengurniakan kita keberkatan, kerahmatnya, keampunannya, keredaannya, dan juga Allah mengkabulkan segala doa-doa yang telah pun kita mohonkan kepadanya, tuan-tuan. Setiap hari kita minta yang baik untuk dunia kita, yang baik untuk akhirat kita. Bahagia untuk dunia, bahagia akhirat, tuan-tuan. Inilah yang kita minta kepada Allah, kebaikan dunia dan akhirat. Itulah yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kurniakan kepada kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab siksaan api neraka seksa. Itulah sekadar pertemuan kita pada malam ini, sehingga kita berjumpa lagi pada waktu yang lain di bulan hadapan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa merahmati, memberkati kita, dan ada manfaatnya kuliah kita pada malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.